إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sedang jemaat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada hadirat ilahi dengan limpah nikmatul Islam wal iman adalah sebesar nikmat yang kita tidak boleh nak tanding dengan mana-mana nikmat yang dikurnia, yang dihidayatkan oleh Allah Ta'ala, yang diberikan oleh Allah Ta'ala, nikmatul Islam wa nikmatul iman. Maka alhamdulillah, di mana Allah Ta'ala kita sama-sama syukur, yang mana kita jadikan seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila kita selaku makhluk yang Allah Ta'ala jadi seelok kejadian, tidak ada bandingan yang seelok kejadian, yaitu kejadian manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Maka jelas di sini bahwasanya Allah Ta'ala kata dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami jadikan manusia ahsani taqwim, seelok-elok kejadian, secomel-comel kejadian makhluk, yang tidak ada makhluk yang lebih elok daripada manusia. Tetapi di sebaliknya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, maka di antara kelebihan yang Allah Ta'ala jadikan bahwasanya seseorang manusia itu yang beramal dengan amal yang soleh. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami turunkan dia serendah-rendah peringkat. Manusia tadi dah, walaupun elok, cantik, comel, rupa parah, tapi summa radadnahu asfala safilin, Allah Ta'ala turunkan serendah-rendah peringkat. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh. Maka itulah kelebihan yang ada pada manusia. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan
mereka yang beramal amal yang salihah, amal yang baik. Maka kita ingatlah bahawasanya kita selaku manusia yang bentuk rupanya anggota tangan, kaki, hidung dan kepala dan sebagainya, segala anggota ada mempunyai daging darah. Tetapi kalau kita tengok kepada satu makhluk yang lain, sama juga kita dengan binatang yang Allah Ta'ala jadi sama sahaja di antara rupa hakikat zahir yang kita lihat. Ada kaki tangan, boleh berjalan, makan, minum dan sebagainya. Tetapi kelebihan yang ada pada manusia yang tidak ada pada yang lain, sebagai satu permata intan, iaitu Tuhan bagikan al-qalb, hati. Maka di antara kelebihan ini adalah kita ingat bahawasanya manusia ini yang Tuhan jadikan dua unsur, satunya jasadi dan satunya ruhi, yang mempunyai beberapa perkara dia, sama ada hati, al-aql, an-nafs, al-fuad, ikulah. Maka di antara semuanya itu adalah kita ingat bahawasanya manusia yang Allah Ta'ala jadi adalah daripada dua unsur inilah. Maka bagaimanakah kita untuk jaga hati kita, dijadikan, panggil nak tazkiyah, menyucikan hati kita, jadi hati yang salim. Sebab kita ingat bahawasanya hidup kita ni pasti ada hadaf, ada matlamat, ada tujuan. Bukan semata-mata hidup tak tahu ke arah ke mana. Sebab itulah kita selaku hamba Allah yang kita kena letak tujuan hidup kita, iaitu Allah. Allahu Rabbi, inna rabbaka Rabbikal muntaha. Itu tempat kesudahannya. Allah lah tempat kesudah. Maka tidak ada la ma'bu haq bihaqqin illallah. Tidak ada penyembahan selain daripada yang sebenar. Tidak ada penyembahan yang sebenar illallah, melainkan Allah saja. Maka kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kita dengan Allah adalah kena ada satu sifat yang kita tidak boleh nak berbandingkan, kita nak bercampur aduk, iaitu sifat ikhlas. Kita kena bersih dan suci kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. La ma'bud bihaqqin illallah. Kita kena ikhlaskan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara tujuan dalam hidup kita. Maka di antara untuk kita mencapaikan hadaf kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menuntut keredaan Allah Taala dalam selaku kerja kita, amal kita, maka bahagialah kita. Tenanglah seseorang itu apabila ia letak dalam satu-satu kerja dia lillah. Sebab itulah kul amantu billah summa istaqim. Tidak ada lagi di antara yang lebih kelebihannya, iaitu kita beriman dengan Allah yang tunggal. Hatinya tunai, tidak kerana dia tu, tidak kerana dia ni, tidak kerana pengkat, tidak kerana harta, tidak kerana malu, dan tidak kerana tu, tidak kerana ni. Maka tenanglah seseorang hamba Allah yang hanya ikhlaskan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara kita nak mencapai kepada, untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hakikat amal kita, maka kita kena jagakanlah satu permata intan yang Tuhan jadikan al-qalb. Kita kena bersih. Sebab di antara Allah Ta'ala
berfirman dalam satu ayat, seperti mana yang kita dapati bahawasanya pada hari akhirat nanti kita tidak ada manfaat, sama ada anak yang banyak, sama ada pangkat yang tinggi, sama ada harta yang banyak, kekayaan, maka tidak ada lagi kegunaan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat bagi harta dan anak kecuali mereka yang datangkan Allah Ta'ala dengan hati yang salim. Salim, sejahtera daripada sebarang syirik, salim daripada munafik, salim daripada sifat-sifat yang buruk, ar-razail, salim, sejahtera daripada segala kufur. Maka itulah di antara orang nak selamat dia dengan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hati yang salim dan hati yang muniba. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib udkhuluha bisalamin aminin. Sesiapa yang takut akan Allah Subhanahu Wa Taala bil ghaib wa jaa biqalbin munib, dengan hati yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang taubat, yang bersih pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah Allah Ta'ala kata udkhuluha bisalam. Maka di antara itulah kejayaan seseorang yang membersihkan diri. Maka kita ingatlah bahawasanya diri manusia ini adalah mempunyai hati tadilah yang kita kena jaga, iaitu yang mempunyai orang panggil darah yang beku. Fa iza salahat salahal jasad kulluh wa iza fasadal jasad kulluh ala wahyal qalb, iaitu hatilah. Apabila baiknya, maka baiklah segala anggota. Maka apabila rusaknya, maka rusaklah segala anggota, iaitu al-qalb. Sebab itulah kita membersihkan hati sebaik-baiknya, insya-Allah kita akan mendapat, akan tuju kepada matlamat yang kita sama-sama tujukan, iaitu Allahu Rabbi. Maka di antara cara yang kita akan mendapatkan keredaan Allah, maka kita kena mempunyai manhaj, kena turut bagaimana apa yang Allah Ta'ala hantarkan Rasulnya sebagai untuk paduman untuk kita ikut, untuk kita ittiba'. Sebab itulah kita dengan Allah Ta'ala kena ikhlaskan sepenuh-penuhnya. Dengan Rasul kita kena ittiba', dengan sesedara kita kena mahabbah. Maka itulah akan berjaya seseorang yang hidup, akan tenang bahagia hidup dunia dan akhirat. Sebab itulah di antara kita untuk sampaikan kepada matlamat tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sebagaimana dalam syahadah alla ilaha illallah, maka bagaimana wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Maka dalam manhaj untuk kita sampaikan mempunyai beberapa langkah cara untuk kita sampaikan kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena turut caranya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segala-galanya kita adalah kena ikut, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datangkan kamu oleh Rasul, maka hendaklah kamu ambil semua, ikut segala-galanya. Wa ma nahakum an, dan apa yang ditegah, yang dilarangnya, fantahu. May yuti'illahi ar-rasul faqad ata'a Allah. Sesiapa yang taatkan Rasul, maka berarti ia taatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah kita di antara Allah dan Rasul, itulah sebagai syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita kena ikut segala-galanya. Maka itulah untuk kita sampaikan
kepada tujuan ini tidak ada jalan lain. Maka kita kena tuntutkanlah, mana tak kena dengan ilmu. Tidak bagaimana kita nak tahu yang mana sebagai yang Rasul sampaikan kepada kita, kalau kita tidak mempelajari sunnahnya, sama ada benda tu halal ataupun haram, sama ada benda tu ma'ruf ataupun mungkar, sama ada benda tu ahaq dan batil, sama ada benda tu bir al-fajir, maka semua tu tidak ada dengan lain melainkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena mempelajari dengan ilmu. Ilmu sahajalah, dengan ilmu sahaja yang kita boleh membezakan. Ilmu sahajalah yang kita boleh mentinggikan kedudukan, boleh mengangkatkan darajat. Maka itulah di antara may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Taala seseorang, maka dia berasa seseorang itu nak tahu agama, nak erti, nak belajar agama. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yanziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Maka itulah yang di antara Allah Taala suruh ada satu kumpulan puak untuk mempelajari ilmu, faqih, untuk mempelajari dalam ilmu pengetahuan, supaya dengan ilmu saja adalah dapat hidup seseorang itu boleh dapat hidup selamat dunia dan akhirat. Kata Imam Malik, al-ilmu adalah al-hikmatu wa nurun yahdillahu bihi man yasha. Ilmu adalah hikmat, nur, cahaya yang boleh memberi petunjuk dengannya bagi siapa saja yang dia kehendaki. Qala al-Imam Syafi'i, kullul ulum siwal Quran musywilatun illa al-hadis wa illa al-fiqh fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa zaka waswas syayatin. Berkata Imam Syafi'i, setiap ilmu itu selain daripada Quran adalah menyibukkan illal hadis, kecuali hadis, wa illal fiqh fid din, mereka yang mereka mendalami, mengerti dalam agama. Al ilmu ma kana fi qala haddatsana, dan ilmu apa yang ada padanya yang datang daripada sanad, itulah ilmu. Wa ma siwa zak, dan kalulah ilmu tu tak tahu mai ke mana, tak tahu sumber yang datang daripada manakah, mai daripada mimpi ke, daripada apa sahaja selain daripada haddatsana, daripada sanad yang diriwayatkan daripada sahabat, daripada barulah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dinamakan waswas syayatin. Maka itulah kita kena jaga dengan minhaj dalam kita berilmu. Bukanlah ilmu yang boleh ambil daripada segala, daripada apa sahaja hati mereka tidak bersumberkan kepada ulama yang mentafsirkan, yang muktabarin. Maka itu adalah kita tolak. Itulah di antara penyebaran hadis-hadis yang mungkar. Banyak di hari ini yang kita dapati dalam YouTube dan daripada Facebook, daripada mana saja yang kita dapati. Kalau kita tengok bahawasanya banyak di antara penceramah dan ulama-ulama yang mengeluarkan hadis yang tidak ada asal, yang hadis mungkar, yang terus lagi adalah maudhu', bukan daripada hadis. Itulah, tetapi sayangnya umat Islam yang jahil, apabila diriwayatkan oleh mimpi-mimpi, dia terima. Apabila diriwayatkan daripada hadis Nabi, dia tolak, tak mau ikut. Maka itulah kita salah dalam menerimakan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penerimaan agama. Maka untuk hari ini sekadar itulah saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة نبيك وأوزعهم أن يوفوا بالعهد الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.